Selamat datang ke pertandingan akhir kuis sejarah dan patriotisme peringkat kebangsaan 2013. Kita mula dengan soalan yang pertama. Sedia ya? Baik, soalannya dengar baik-baik. Sokongan padu dan taat setia daripada pembesar kepada sultan adalah tonggak utama kepada keutuhan sesebuah kerajaan Melayu. Untuk meningkatkan sokongan tersebut, sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau yang berada di bawah jajahan takluk baginda. Soalannya, apakah istilah yang digunakan untuk merujuk kawasan pentadbiran yang berada di bawah pembesar tersebut? 30 saat dari sekarang. Istilah tersebut ialah kawasan pegangan. Okey, panel juri. Betul. Betul, 3 markah. 3 markah untuk kumpulan A dari SMK Chung Ling, Georgetown, Pulau Pinang. Baik, seterusnya kumpulan B. Kita bagi kepada soalan untuk adik Audrey. Dengar baik-baik ya. Selepas anak beliau Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad, Tun Perak telah mengungkapkan serangkaian kata-kata yang sangat penting dalam menggambarkan sikap orang Melayu terhadap rajanya. Kata-kata itu kemudiannya menjadi pegangan masyarakat Melayu secara turun-temurun. Sila ungkapkan semula kata-kata Tun Perak itu. Sila ungkapkan semula kata-kata Tun Perak itu. 30 saat dari sekarang. Jika kita bertuankan seseorang ini, janganlah... Masih ada masa lagi? Masa telah tamat. 30 saat telah tamat. Saya buka kepada peserta dalam pasukan. Okey, tamat masa. Dengan itu kita beri peluang kepada pasukan lain untuk cuba menjawab soalan ini. Okey, teruskan. Adat Melayu tidak pernah derhaka, tetapi akan kita tuankan raja ini, janganlah. Okey. Panel juri, macam mana soalannya? 1 markah untuk kumpulan C dari SMK Infant Jesus Convent Melaka. Baik, seterusnya. Kita masih di pusingan pertama, kumpulan C. Kita teruskan dengan soalan. Sedia? Baik. Melaka sebagai sebuah pelabuhan mencapai kemajuan dari segi perdagangan kerana adanya sistem kawal selia perdagangan yang berkesan. Jadi Melaka sebagai sebuah pelabuhan mencapai kemajuan dari segi perdagangan kerana adanya sistem kawal selia perdagangan yang berkesan. Soalannya, apakah peraturan yang digunakan pakai oleh Melaka untuk memastikan perdagangan berjalan dengan teratur dan kawalan keselamatan kapal terjamin? Apakah peraturan yang digunakan pakai oleh Melaka untuk memastikan perdagangan berjalan dengan teratur dan kawalan keselamatan kapal terjamin? 30 saat dari sekarang. Undang-Undang Laut Melaka. Panel hakim. Betul. 3 markah. Hebat Siti Arina untuk SMK Infant Jesus Convent Melaka. Baik, kita teruskan daripada Johor. Sekolah Tun Fatimah Johor. Peserta pertama, sedia untuk soalan pertama bagi kumpulan keempat. Dengar baik-baik. Sebagai pusat kegiatan ilmu, Istana Melaka sering menjadi tempat perbincangan dan perdebatan alim ulama mengenai pelbagai hal ehwal agama. Antara kitab yang paling mendapat perhatian adalah kitab yang membahaskan aspek ketuhanan.
Nyatakan nama kitab berkaitan aspek ketuhanan yang mendapat perhatian utama para alim ulama Melaka ketika itu. 30 saat dari sekarang. Kitab Dar Al-Manzum. Sekali lagi. Kitab Dar Al-Manzum. Panel juri. Betul. 3 markah untuk Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru Johor. Baik. Sekarang kita pergi kepada pusingan kedua dalam pusingan satu. Satu pusingan lah ya. Sebabnya kita akan pergi pula kepada peserta kedua dari setiap kumpulan. Fong dah bersedia? Bagus. Kita teruskan dengan soalan bagi peserta kedua. Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah pertama, baginda telah melakukan beberapa perubahan bagi meningkatkan imej negeri Johor. Salah satu daripada perubahan tersebut ialah dengan pemberian nama Islam sebagai nama gelaran bagi negeri itu. Soalannya, apakah nama gelaran Islam bagi negeri Johor ketika itu? Apakah nama gelaran Islam bagi negeri Johor ketika itu? 30 saat dari sekarang. Namanya ialah Jauhar yang daripada perkataan Arab Jim, Ha dan Ra. Ulang sekali lagi. Nama Johor daripada perkataan Arab Jauhar yang bermaksud permata daripada Jim, Ha dan Ra. Bagaimana Penat Hakim? Jawapan tidak tepat. Okey, sekarang kita buka kepada peserta daripada pasukan yang sama untuk cuba menjawab. 15 saat dari sekarang. Namanya Ujung Tanah. Sekali lagi. Namanya Ujung Tanah. Masih tidak tepat. Baiklah. Sekarang peluang kepada pasukan lain. Atau mungkin pasukan yang sama untuk cuba menjawab. Boleh. Siapa tekan buzzer paling cepat dapat ya. Okey, 10 saat dari sekarang. Okey. Siti Alina, cuba. Johor Darul Takzim. Sekali lagi jawapannya Johor Darul Takzim tidak tepat. Johor Darul Takzim itu nama sekarang kan? Jadi kita terpaksa menolak 1 markah dari pasukan Infant Jesus Convent. Okey. Baik. Soalan seterusnya untuk kumpulan kedua dari SMK Abdul Rahman Talib, Kuantan Pahang. Dengar baik ya. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan Johor pada tahun 1699. Beliau memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang keempat. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan Johor pada tahun 1699. Beliau memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang keempat. Baik, soalannya. Dilihat dari segi sejarah Kesultanan Johor, apakah perubahan penting yang berlaku dengan pelantikan Bendahara Tun Abdul Jalil ke tampuk pemerintahan beraja di negeri itu? Dilihat dari segi sejarah Kesultanan Johor, apakah perubahan penting yang berlaku dengan pelantikan Bendahara Tun Abdul Jalil ke tampuk pemerintahan beraja di negeri itu? 30 saat dari sekarang. Bermulanya pemerintahan dari keluarga bendahara. Okay. Betul. 3 markah. 3 markah untuk pasukan daripada SMK ni. Seterusnya, kita pergi kepada kumpulan daripada kumpulan C. Okey, Cik Resham. Ya, bersedia? Bersedia. Okey, bersedia. Kita teruskan dengan soalan. Perang 3 segi yang melibatkan Johor, Portugis dan Aceh di Selat Melaka adalah antara peperangan yang paling lama di rantau ini. Perang ini telah berlarutan selama 100 tahun dari 1536 hinggalah 1636 sehingga memberi kesan buruk kepada ketiga-tiga pihak. Bayangkan perang 3 segi yang melibatkan Johor, Portugis dan Aceh di Selat Melaka adalah antara peperangan yang paling lama di rantau ini. Perang ini telah berlarutan selama 100 tahun
sehingga memberi kesan buruk kepada ketiga-tiga pihak. Soalannya, mengapakah ketiga-tiga kuasa itu sanggup berperang antara satu sama lain dalam tempoh yang begitu lama? Mengapakah ketiga-tiga kuasa itu sanggup berperang antara satu sama lain dalam tempoh yang begitu lama, 30 saat dari sekarang? Ketiga-tiga kuasa tersebut ingin menguasai jalan perdagangan Selat Melaka. Sekali lagi jawapannya? Ketiga-tiga kuasa tersebut ingin menguasai jalan perdagangan Selat Melaka. Bagaimana Bang Hakim? Betul, 3 markah. Tahniah. Baik, kita teruskan dengan peserta kedua dari Sekolah Tun Fatimah. Baik, sedia? Sedia. Tengok baik ya. Soalannya, sebagai sebuah negeri yang bergantung pada perdagangan, Johor memperkenalkan mata wang emas, perak dan timah untuk memudahkan perdagangannya. Dengan adanya mata wang yang diperkenalkan itu, urusan perniagaan telah berlaku dengan pesat dan ekonomi Johor juga berkembang maju. Sebagai sebuah negeri yang bergantung pada perdagangan, Johor memperkenalkan mata wang emas, perak dan timah untuk memudahkan perdagangannya. Dengan adanya mata wang yang diperkenalkan itu, urusan perniagaan telah berlaku dengan pesat dan ekonomi Johor juga berkembang maju. Soalannya, sebutkan nama 3 jenis mata wang berkenaan. Sebutkan nama 3 jenis mata wang berkenaan. 30 saat dari sekarang. Nama bagi emas ialah kupang, nama bagi wang timah ialah katun. Okey, masa telah tamat. Baiklah Penasihat Hakim, bagaimana jawapan diberi? Kita beri 2 markah untuk Sekolah Tun Fatimah. 2 markah. Baik, kita akan pusing balik ke pusingan ketiga dalam pusingan satu yang besar. Okey, bersedia? Ya. Untuk soalan. Adat Temenggung dan adat Perpatih mempunyai pengaruh besar ke atas sistem pemerintahan yang menjadi amalan masyarakat Melayu yang berpegang pada adat-adat tersebut. Ya. Adat Temenggung dan adat Perpatih mempunyai pengaruh besar ke atas sistem pemerintahan yang menjadi amalan masyarakat Melayu yang berpegang pada adat-adat tersebut. Soalannya, apakah ciri yang membezakan antara bentuk pemerintahan di bawah adat Temenggung dan adat Perpatih? Apakah ciri yang membezakan antara bentuk pemerintahan di bawah adat Temenggung dan adat Perpatih? 30 saat dari sekarang. Adat Temenggung mementingkan jurai keturunan sebelah bapa, manakala adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah ibu. Boleh jawab sekali lagi? Adat Temenggung mementingkan jurai keturunan sebelah bapa, manakala adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah ibu. Bagaimana? Penasihat Hakim? Tidak tepat. Penasihat Hakim tak memberi sebarang markah kepada pasukan anda. Baik, sekarang kita beri peluang pada pasukan daripada SMK Chongling untuk menjawab. Pemulihan manakala adat Temenggung bersifat hukuman. Okey, masa telah tamat. Bagaimana Penasihat Hakim? Juga tidak tepat. Baiklah, sekarang peluang untuk ahli dan pasukan lain untuk menjawab soalan mula dari sekarang. Adat Temenggung menjalankan pemerintahan secara autokratik, manakala adat Perpatih adalah secara demokratik. Bagaimana jawapan diberi? 1 markah. Penasihat Hakim telah memberi 1 markah untuk Sekolah Tun Fatimah. Okey, kita teruskan. Pasukan yang kedua. Peserta yang ketiga. Anda sudah setia dengan soalannya?
Selain mempengaruhi sistem pentadbiran bagi masyarakatnya, adat perpatih dan adat temenggung juga amat prihatin dalam menentukan corak hidup bermasyarakat seperti dalam urusan perhubungan kekeluargaan dan harta pusaka. Selain mempengaruhi sistem pentadbiran bagi masyarakatnya, adat perpatih dan adat temenggung juga amat prihatin dalam menentukan corak hidup bermasyarakat seperti dalam urusan perhubungan kekeluargaan dan harta pusaka. Soalannya, apakah perbezaan antara dua hukum adat ini dalam soal perwarisan harta pusaka? Apakah perbezaan antara dua hukum adat ini dalam soal perwarisan harta pusaka? 30 saat dari sekarang. Adat temenggung, dia harta pusaka dia akan wariskan lebih kepada anak lelaki, dan adat perpatih, harta pusaka lebih kepada anak perempuan. 3 markah, betul. Tahniah kepada pasukan daripada SMK Abdul Rahman Talib. Kita teruskan dengan pasukan yang ketiga dari SMK Infant Jesus Convent. Okey Florence, ini soalannya. Dengar baik-baik ya Florence. Undang-Undang 99 Perak berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad yang ke-19. Undang-undang ini dikenali sebagai Undang-Undang 99 kerana ianya menyentuh tentang 99 kesalahan dan hukuman. Ya. Undang-Undang 99 Perak berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad yang ke-19. Undang-undang ini dikenali sebagai Undang-Undang 99 kerana ianya menyentuh tentang 99 kesalahan dan hukuman. Soalannya, berikan 2 daripada isi kandungan utama undang-undang ini. Berikan 2 daripada isi kandungan utama undang-undang ini. 30 saat dari sekarang. Hukuman terhadap jenayah keluarga dan zina dan syarat menjadi raja dan pembesar. Sekali lagi jawapan. Hukuman terhadap jenayah keluarga dan zina dan syarat untuk menjadi raja dan pembesar. Bagaimana Perdana Hakim? Betul, Perdana Hakim 3 markah untuk SMK Infant Jesus Convent. Okey, sedia untuk peserta ketiga. Di pusingan yang pertama, soalan terakhir di pusingan 1 ini. Baik, sedia. Hukum Kanun Melaka mengandungi pelbagai fasal yang menyentuh hampir segenap segi kehidupan masyarakat Melaka ketika itu. Hukum kanun ini kemudiannya turut mempengaruhi penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain. Hukum Kanun Melaka mengandungi pelbagai fasal yang menyentuh hampir segenap segi kehidupan masyarakat Melaka ketika itu. Hukum kanun ini kemudiannya turut mempengaruhi penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain. Soalannya, berikan 2 peruntukan utama yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. Berikan 2 peruntukan utama yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. Tiba saat ini sekarang. Kegiatan jenayah awam dan juga masa telah tamat. Bagaimana Perdana Hakim? Jawapan yang diberikan tadi? 1 markah. Hakim memberi 1 markah untuk sekolah Tun Fatimah. Baiklah, begitulah selesainya pusingan pertama pertandingan akhir kuis sejarah patriotisme peringkat kebangsaan 2013. Kita sedia ya untuk pergi ke pusingan kedua, peserta pertama dari SMJK Chung Ling. Adik Lee Zi Kang bersedia. Soalannya, saya baca dulu penyertaannya. Pembentukan Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896
telah membawa kepada terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu di negeri-negeri yang berada dalam persekutuan tersebut. Residen Jeneral telah mengambil alih sebahagian besar kuasa yang berada di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu ini. Ini menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati raja-raja. Sebaca sekali lagi, pembentukan Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 telah membawa kepada terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu di negeri-negeri yang berada dalam persekutuan tersebut. Residen Jeneral telah mengambil alih sebahagian besar kuasa yang berada di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Ini menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati raja-raja. Soalannya, bagaimanakah pemerintahan British berusaha mengatasi masalah ketidakpuasan hati raja-raja terhadap hakisan kuasa itu? Bagaimanakah pemerintahan British berusaha mengatasi masalah ketidakpuasan hati raja-raja terhadap hakisan kuasa itu? 30 saat dari sekarang. British telah menubuhkan Durbar atau Persidangan Raja-Raja Melayu yang mengembalikan kuasa kepada Sultan dan Raja-Raja Melayu. Boleh jawab sekali lagi? British telah menubuhkan Durbar atau Persidangan Raja-Raja Melayu yang mengembalikan kuasa kepada Raja-Raja Melayu dan Sultan. Bagaimana Pen Hakim? Betul, 3 markah untuk Sekolah Sungling. Baik, kita teruskan tayangan kepada pasukan yang kedua. Peserta pertama, Audrey. SMK Abdul Rahman Talib. Sedia Tuan Audrey? Baik. Audrey, susulan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada awal abad yang ke-20, pemerintah British memperkenalkan sebuah enakmen tanah yang dikenali sebagai Enakmen Tanah Simpanan Melayu atau Malay Reservation Enactment 1913. Soalannya, berikan satu sebab mengapa enakmen tersebut diperkenalkan. Susulan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada awal abad ke-20, pemerintah British memperkenalkan sebuah enakmen tanah yang dikenali sebagai Enakmen Tanah Simpanan Melayu atau Malay Reservation Enactment 1913. Berikan satu sebab mengapa enakmen tersebut diperkenalkan. 30 saat dari sekarang. Mereka ingin menghalang mereka ingin menghalang tanah daripada diserahkan kepada kuasa lain. Cakap dengan penajuri. Bagaimana jawapannya beri? Mereka ingin menghalang kuasa lain daripada menguasai tanah di tanah Melayu, tanah orang Melayu. Betul. 3 markah untuk pasukan dari Pahang. Tahniah saya ucapkan. Baik. Seterusnya kita pergi kepada pasukan yang ketiga. Bersedia peserta yang pertama? Siti Elina. Dengar pernyataan ini baik-baik ya. Penasihat Inggeris di Kedah iaitu George Maxwell mengambil langkah bagi mengukuhkan kuasa menerusi pelaksanaan pentadbiran barat di negeri itu. Tindakan ini menimbulkan konflik dengan Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpin oleh Tunku Mahmud yang mahu terus mengekalkan identiti negeri Kedah. Penasihat Inggeris di Kedah iaitu George Maxwell mengambil langkah bagi mengukuhkan kuasa menerusi pelaksanaan pentadbiran barat di negeri itu. Tindakan ini menimbulkan konflik dengan Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpin oleh Tunku Mahmud yang mahu terus mengekalkan identiti negeri Kedah. Soalannya, bagaimanakah Tunku Mahmud berusaha mengekalkan identiti negeri Kedah yang sedang terancam itu? Bagaimanakah Tunku Mahmud berusaha mengekalkan identiti negeri Kedah yang sedang terancam itu? 30 saat dari sekarang. Menetapkan cuti umum pada hari Jumaat dan menggunakan kalender hijrah. Sekali lagi jawapannya. Menetapkan cuti umum pada hari Jumaat dan menggunakan kalender hijrah. Bagaimana Pen Hakim? Tidak tepat. Baik, sekarang kita buka kepada ahli dalam pasukannya untuk menjawab. 15 saat dari sekarang.
menggunakan tindakan mahkamah untuk menghalangnya mengibarkan Union Jack di rumah. Bagaimana Pak Hakim? 2 markah. Okey. Tahniah. Baik, peserta seterusnya dari pasukan yang keempat, Sekolah Tun Fatimah. Bersedia? Siti, soalannya. Ketika sambutan terhadap penanaman getah di Tanah Melayu mencapai kemuncaknya pada tahun 1922, pemerintah British telah melaksanakan rancangan Sekatan Stevenson. Rancangan yang berkuat kuasa antara tahun 1922 sehingga 1928 ini memberi kelebihan pada peladang getah Inggeris. Ketika sambutan terhadap penanaman getah di Tanah Melayu mencapai kemuncaknya pada tahun 1922, pemerintah British telah melaksanakan rancangan Sekatan Stevenson. Rancangan yang berkuat kuasa antara tahun 1922 sehingga 1928 ini memberi kelebihan kepada peladang getah Inggeris. Soalannya, berikan satu daripada kesan rancangan Sekatan Stevenson terhadap pekebun kecil Melayu. Berikan satu daripada kesan rancangan Sekatan Stevenson terhadap pekebun kecil Melayu. 30 saat dari sekarang. Pekebun kecil Melayu Pekebun kecil Melayu pendapatan pekebun kecil Melayu telah berkurangan. Bagaimana Perdana Hakim? Jawapan diberikan. Pendapatan pekebun kecil Melayu telah berkurangan. Hakim beri 1 markah untuk Sekolah Tun Fatimah Johor. Baik, kita teruskan pusingan kedua. Dalam pusingan kedua ada pusingan kedua untuk kita pergi pula kepada peserta kedua dari setiap kumpulan. Kita mulakan dengan kumpulan A dari SMK Chung Ling. Bersedia peserta kedua, Fung Jing Hong. Soalannya, tentera Jepun telah mendarat di pantai Sabak, Kelantan pada 8 Disember 1941 untuk memulakan serangan ke atas Tanah Melayu. Dalam tempoh 1 bulan, Jepun telah mengalahkan kuasa British dan menguasai Tanah Melayu. Sebulan saja. Jadi tentera Jepun telah mendarat di pantai Sabak, Kelantan pada 8 Disember 1941 untuk memulakan serangan ke atas Tanah Melayu. Dalam tempoh 1 bulan, Jepun telah mengalahkan kuasa British dan menguasai Tanah Melayu. Soalannya, berikan satu sebab utama di Tanah Melayu yang membolehkan Jepun dapat menguasai Tanah Melayu dengan begitu cepat. Berikan satu sebab utama di Tanah Melayu yang membolehkan Jepun dapat menguasai Tanah Melayu dengan begitu cepat. 30 saat dari sekarang. Kapal-kapal perang British seperti Repulse dan Prince of Wales telah dihantar ke pantai timur Terengganu dan tentera British di Tanah Melayu kurang memberi perhatian kepada tempat utara. Okey, Perdana Hakim, bagaimana dengan jawapan yang diberikan tadi? Tidak tepat. Begitu cepat sekali. Kita buka kepada pasukan yang sama untuk menjawab 15 saat dari sekarang. Jepun telah membuat persediaan yang cukup baik dengan melakukan perisikan dengan menyamar sebagai pekedai terlebih dahulu di Tanah Melayu sebelum serangan tersebut. Okey, Perdana Hakim, bagaimanakah dengan jawapan yang diberikan? Hakim setuju beri 1 markah untuk SMJK Chung Ling, Georgetown, Pulau Pinang. Okey, kita teruskan dengan kumpulan kedua daripada pasukan B, SMK Abdul Rahman Talib, Kuantan. Yang ini Lavindran. Okey, Lavindran bersedia. Tentera British telah mengamalkan taktik bumi hangus ketika menghadapi serangan tentera Jepun dengan memusnahkan kawasan pelumbungan, ladang dan kemudahan awam di Tanah Melayu. Tentera British telah mengamalkan taktik bumi hangus ketika menghadapi serangan tentera Jepun dengan memusnahkan kawasan pelumbungan, ladang dan kemudahan awam di Tanah Melayu. Soalannya,
Saya pun tanya juga soalan ni. Mengapa tentera British bertindak demikian? Untuk melumpuhkan ekonomi di tanah Melayu. Sekali lagi? Untuk melumpuhkan ekonomi di tanah Melayu. Untuk melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Bagaimana Perdana Hakim? Hakim memberikan 3 markah penuh untuk SMK Abdul Rahman Talib Kuantan. Tahniah. Okey, kita pergi kepada kumpulan yang ketiga dari SMJK Infant Jesus Convent, peserta kedua, Resham. Pada tahun 1945, Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah mendapat restu Jepun untuk menubuhkan sebuah kesatuan politik yang dikenali sebagai KRIS, KRIS, KRIS. Jelaskan tujuan mereka menubuhkan kesatuan berkenaan. Pada tahun 1945, Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah mendapat restu Jepun untuk menubuhkan sebuah kesatuan politik yang dikenali sebagai KRIS. Jelaskan tujuan mereka menubuhkan kesatuan berkenaan. 30 soalan dari sekarang. Membawa kepada penubuhan Melayu Raya. Sekali lagi. Membawa kepada penubuhan Melayu Raya. Membawa kepada penubuhan Melayu Raya. Bagaimana Perdana Hakim? Tidak tepat. Tidak tepat ya. Sekarang kita beri peluang kepada ahli lampu sukan untuk cuba menjawab soalan ini. 15 saat dari sekarang. Supaya tanah Melayu mendapat kemerdekaan bersama Indonesia membentuk Melayu Raya. Perdana Hakim memberi 2 markah untuk SMJK Infant Jesus Convent. Tahniah. Baik, seterusnya kita pergi kepada peserta kedua daripada Sekolah Tun Fatimah. Sedia? Siti Rahmah? Sedia. Okey. Force 136 adalah satu pasukan gerila anti-Jepun yang beribu pejabat di Ceylon atau sekarang kita panggil Sri Lanka. Tetapi bergiat cergas menentang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Force 136 adalah satu pasukan gerila anti-Jepun yang beribu pejabat di Ceylon, sekarang ini Sri Lanka, tetapi bergiat cergas menentang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Soalannya, kumpulan manakah yang menganggotai pasukan ini? Kumpulan manakah yang menganggotai pasukan ini? 30 soalan dari sekarang. Tentera Askar Melayu Setia. Sekali lagi. Tentera Askar Melayu Setia. Bagaimana Perdana Hakim? Jelas jawapannya? Tidak tepat. Tak tepat Siti. Kita buka pasukan daripada Sekolah Tun Fatimah untuk menjawab soalan ini 15 saat dari sekarang. Askar Wataniah Pahang. Sekali lagi. Askar Wataniah Pahang. Askar Wataniah Pahang. Juga tidak tepat. Okey, sekarang kita bagi peluang sekiranya ada jawapan lepaskan. Baik. Silakan. Pegawai Takbir Melayu, Guru Sekolah Melayu dan Peniaga Melayu. Sekali lagi jawapan diberi. Pegawai Takbir Melayu yang simpati dengan usaha British menawan tanah Melayu, Guru Sekolah Melayu dan Peniaga Melayu. Bagaimana Perdana Hakim? Jawapan diberikan. Hakim beri 1 markah untuk SMJK Chungling. Baik, teruskan. Pusingan kedua dengan peserta ketiga. Kali ini kita ada gambar yang perlu tengok. Ya. Gambar, tunjukkan gambar. Kita ada gambar 3 orang tokoh. Soalannya, dengar ya. Salah seorang tokoh di bawah ini menubuhkan sebuah gerakan politik yang dikenali sebagai API ataupun API, Angkatan Pemuda Insaf, untuk menentang penjajahan British di tanah Melayu. Beliau memperkenalkan sebuah slogan sebagai moto perjuangan pertubuhan itu. Soalannya, antara 3 tokoh ini, yang manakah tokoh yang dimaksudkan itu?
berikan nama beliau dan sebutkan, dua perkara ya, berikan nama beliau dan sebutkan slogan yang menjadi asas perjuangan API. 30 saat dari sekarang. Tokoh tersebut adalah tokoh yang bernombor 3. Nama beliau ialah Ahmad Bustamam dan slogannya ialah Hidup Melayu. Bagaimana Penuh Hakim? 1 markah. Hakim berikan 1 markah untuk SMK Chungling. Okay, terima kasih. Baik, kita teruskan. Kumpulan yang ketiga, Sekolah Tun Fatimah. Gambar menunjukkan rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada Kerajaan British. Soalannya, namakan kumpulan-kumpulan yang diwakili oleh perwakilan dalam rombongan ini. Dan apakah 2 keputusan yang dicapai hasil rundingan yang diadakan di London itu? Namakan kumpulan-kumpulan yang diwakili oleh perwakilan dalam rombongan ini dan apakah 2 keputusan yang dicapai hasil rundingan yang diadakan di London ini? 30 soalan sekarang. Majlis Raja-Raja Melayu, Wakil Parti Perikatan dan hasil rundingan tersebut ialah tarikh kemerdekaan dan juga penubuhan sebuah Suruhanjaya untuk merangka perlembagaan. Bagaimana Penuh Hakim? Jawapan diberi tepat sekali. 3 markah untuk Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru Johor. Begitulah berakhirnya pusingan kedua. Bersedia? Kita akan terus kepada pusingan yang ketiga. Kita mulakan dengan peserta yang pertama dari SMK Chungling. Bersedia ya, Li Zikang? Kita tunggu gambar disiarkan. Baiklah. Gambar ini menunjukkan satu kumpulan yang mengambil alih kuasa politik di Tanah Melayu antara 15 Ogos sehingga 30 Ogos 1945 setelah Jepun mengalami kekalahan. Apakah nama kumpulan berkenaan dan apakah kesan tindakan kumpulan ini kepada keadaan politik Tanah Melayu pada masa tersebut? 30 saat dari sekarang. Kumpulan tersebut ialah kumpulan bintang 3 kerana Jepun telah pun menyerahkan kumpulan ini telah mengambil alih kekosongan politik di Malaysia. Mereka telah membakar kampung dan merampas harta orang Melayu sehingga timbulnya huru-hara politik di Tanah Melayu. Sehingga diambil alih oleh British Military Administration, barulah huru-hara itu tamat dan pulih. Betul, Hakim memberikan markah penuh, 3 markah kepada SMK Chungling. Tahniah. Okey, kumpulan kedua bersedia. SMK Abdul Rahman Talib, Andre. Jadi gambar menunjukkan kesan serangan hendap yang mengorbankan seorang pemimpin tertinggi British pada 6 Oktober 1951. Beliau telah melaksanakan banyak rancangan untuk menghapuskan ancaman pengganas komunis. Gambar menunjukkan kesan serangan hendap yang mengorbankan seorang pemimpin tertinggi British pada 6 Oktober 1951. Beliau telah melaksanakan banyak rancangan untuk menghapuskan ancaman pengganas komunis. Soalannya, berikan nama pemimpin British berkenaan dan sebutkan salah satu rancangan yang beliau laksanakan bagi menghapuskan pemberontakan komunis di Tanah Melayu. 30 saat dari sekarang. Pegawai British tersebut ialah Sir Henry Gurney. Antara langkah yang telah dilancarkan oleh beliau ialah menubuhkan Home Guard bagi mengawal keselamatan di
Kampung Baru. Hakim bersetuju memberi markah penuh 3 markah. Tahniah Audrey. Okey, kumpulan ketiga dari SMJK Convent Infant Jesus. Bersedia? Peserta pertama, Elina. Kita ada gambar juga, Elina. Ya. Poster ini adalah tentang konflik yang berlaku antara Malaysia dengan negara jiran Indonesia pada tahun 1963. Konflik tersebut menyebabkan hubungan politik antara dua negara menjadi sangat tegang. Tetapi pulih semula 2 tahun kemudian. Soalannya, jelaskan siapakah orang yang sedang menggenggam tangan itu? Dan mengapakah beliau menganyang Malaysia? Beliau adalah Presiden Soeharto. Sekali lagi? Beliau adalah Presiden Soeharto. Okey. Dan beliau menjalankan ganyang Malaysia kerana menolak penubuhan Malaysia. 1 markah. Tak tepat. Di mana yang tak tepat tu Hakim? Maybe penonton nak tahu juga. Presiden Soekarno, bukan Soeharto. Okey, kita teruskan. Peserta pertama Sekolah Tun Fatimah Siti Nabila. Tengok gambar Singapura menjadi duri dalam daging kepada Malaysia kerana sejak menyertai Persekutuan Malaysia, pemimpin parti politik yang memerintah negeri itu sering membangkitkan isu sensitif sehingga menjejaskan hubungan baiknya dengan kerajaan pusat. Salah seorang tokoh dalam gambar ini adalah pemimpin parti politik berkenaan. Soalannya, antara 3 tokoh dalam gambar tersebut, yang manakah pemimpin yang dimaksudkan? Siapakah beliau? Dan apakah slogan tuntutan parti yang dipimpinnya? 30 saat dari sekarang. Tokoh yang ketiga iaitu Lee Kuan Yew yang daripada Parti Tindakan Rakyat yang ingin mengamalkan konsep Malaysian Malaysia. Bagaimana jawapan yang diberikan, Ben Hakim? Betul, 3 markah untuk Sekolah Tun Fatimah. Tahniah Sekolah Tun Fatimah. Okey, kita pergi pada pusingan kedua dalam pusingan ketiga, yakni peserta kedua untuk pasukan pertama. Ya, dari SMJK, Chung Ling, Fong, sedia Fong? Ini gambar. Gambar ini menunjukkan Ketua Kerajaan Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia menandatangani persetujuan yang membawa kepada usaha untuk menubuhkan sebuah institusi kerjasama serantau dan tercapainya kata sepakat tentang cara mengatasi konflik penubuhan Malaysia. Soalannya, namakan institusi kerjasama serantau yang dimaksudkan dan apakah bentuk kata sepakat yang dicapai untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku 30 saat dari sekarang. Institusi tersebut ialah Mafilindo dan mereka bersetuju untuk memutuskan surat kepada PBB, Setiausaha Agung PBB iaitu UTAN untuk menghantar Lawrence Michael Moore. Betul, 3 markah untuk SMK Chung Ling. Baik, seterusnya kita pergi kepada kumpulan kedua dari SMK Abdul Rahman Talib, Lavindran. Sedia Lavindran? Bersedia. Aku ada gambar, kan? Kita tengok gambar. Selain Tun Abdul Razak bin Hussein, dalam gambar tu kita ada nampak Tun Abdul Razak bin Hussein. Gambar ini juga menunjukkan 2 orang tokoh penting yang membawa Sabah merdeka menerusi Malaysia. Soalannya, sebutkan nama 2 tokoh tersebut dan nyatakan apakah jawatan mereka dalam kerajaan Sabah sebaik sahaja Sabah merdeka dalam Malaysia. 30 saat dari sekarang. Donald Stephens,
Dan lagi satu, Datuk Mustafa Datuk Harun. Jawatan mereka adalah Ahli Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Sabah. Masa telah tamat. Okey, bagaimana Ban Hakim dengan jawapan diberikan? Hakim beri 1 markah. Itu tak kita minta Hakim namakan 2 tokoh dari Sabah itu. Donald Stephens, Datuk Donald Stephens sebagai Ketua Menteri Sabah. Tun Datuk Mustafa Datuk Harun sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Okey, Lavendran. Boleh saya teruskan? Okey, saya diberi syarat boleh teruskan. Kita pergi kepada kumpulan ketiga dari SMK Infant Jesus Convent. Kita ada gambar juga kat sini. Jadi ini ialah gambar dalam sidang kemuncak 6 negara-negara berkecuali. Di Zimbabwe, idea Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kini tun tentang kerjasama negara dunia ketiga negara-negara selatan telah diterima. Jadi idea Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tentang kerjasama negara dunia ketiga negara-negara selatan telah diterima. Berkaitan itu, pada tahun 1989, ditubuhkan sebuah kumpulan yang terdiri daripada beberapa negara dan projek kerjasama telah dirancang. Mesyuarat pertama pertubuhan ini telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Soalannya, apakah nama pertubuhan yang dicadangkan itu? Dan sebutkan salah satu daripada projek kerjasama yang telah dirancangkan selepas itu. 30 saat dari sekarang. Kumpulan G15 masa telah tamat, dia hanya mampu beri jawapan satu saja dari kumpulan G15. Bagaimana? 1 markah saja. Betul lah tu kumpulan G15. Baiklah, kita pergi kepada peserta kedua. Kumpulan 4 ataupun kumpulan daripada Sekolah Tun Fatimah Johor. Kita ada gambar. Lihat gambar. Usaha Malaysia melibatkan diri dalam membina persefahaman serantau tak pernah pudar. Usaha Malaysia melibatkan diri dalam membina persefahaman serantau tidak pernah pudar. Gambar tahun 1967 ini menunjukkan penglibatan Malaysia dalam penubuhan kesatuan kerjasama serantau. Negara anggotanya bersepakat mewujudkan persefahaman, perpaduan dan persahabatan antara mereka. Satu moto telah dirangkakan bagi menggambarkan hasrat itu. Soalannya, namakan pertubuhan tersebut dan berikan 3 daripada 6 kata kunci yang terdapat dalam moto seperti yang diperjuangkan oleh pertubuhan itu. 30 saat dari sekarang. Pertubuhan yang ditubuhkan ialah ASEAN. Masa telah tamat, Hakim memberi 1 markah kepada Sekolah Tun Fatimah. 1 markah. Betul lah tu ASEAN. Okey. Kita balik kepada pusingan ketiga. Dalam pusingan ketiga, inilah pusingan yang akan menentukan siapakah yang bakal untuk bawa pulang piala pusingan bagi pertandingan kuis sejarah kita pada tahun 2013 ini. Inilah peluang anda. Bersedia semua? Baik. Kita mulakan dengan peserta dari SMJK Chungling. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan.
perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Antara 183 perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, terdapat peruntukan khusus bersabit pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Antara 183 perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, terdapat peruntukan khusus bersabit pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebutkan nama 3 senarai kuasa tersebut dan terangkan maksud salah satu daripada 3 senarai berkenaan. 30 saat dari sekarang. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Maksud senarai persekutuan adalah kuasa yang diberi kepada kerajaan persekutuan. Bagaimana Penhakim? 3 markah untuk Chong. Tahniah, telah berjaya membuktikan yang dia juga hebat. Baik, kita teruskan kumpulan yang kedua. Dari SMK Abdul Rahman Talib Kuantan Pahang, peserta ketiga. Sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, Malaysia mengamalkan konsep pengasingan kuasa yang pelaksanaannya amat penting bagi keutuhan negara. Soalannya, namakan 3 cabang kuasa berkenaan dan jelaskan apakah kepentingan prinsip pengasingan kuasa bagi sesebuah negara demokratik. Kuasa tersebut ialah kuasa perundangan, kuasa pelaksana dan kuasa kehakiman. Kepentingannya ialah untuk mengelakkan pemuasatan kuasa. Masa telah tamat, bagaimana Penhakim dengan jawapan diberikan? Jawapan diterima. Ini lagi seorang peserta yang hebat, Amirah Nabila. 3 markah untuk SMCK Abdul Rahman Talib dari Pahang. Sedia? Soalan terakhir untuk kumpulan ketiga. Soalannya, pilihan raya penting bagi sebuah negara demokrasi bagi memberi peluang rakyat memilih wakil mereka dalam kerajaan. Di Malaysia, sebuah badan diwujudkan melalui peruntukan perlembagaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Soalannya, apakah nama badan yang dipertanggungjawabkan itu? Dan selain menguruskan pilihan raya, sebutkan 2 fungsi utama badan tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya memastikan pilihan raya berjalan dengan adil dan lancar dan menguruskan pendaftaran para pengundi dari berbagai wilayah dan membahagikan wilayah mengundi. Bagaimana Penhakim jawapan diberikan? 3 markah penuh. Mereka dah hujung-hujung semua berusaha untuk mengumpul sebanyak markah yang boleh. Baik, tibalah kita kepada soalan terakhir, pusingan ketiga, peserta akhir dari Sekolah Tun Fatimah Johor. Baik, dengar. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kewujudan institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda adalah ketua negara dan sesuai bagi sebuah negara demokratik. Baginda merupakan seorang raja berperlembagaan. Soalannya, siapakah yang melantik Yang di-Pertuan Agong dan apakah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? 30 saat dari sekarang. Yang memutuskan Yang di-Pertuan Agong ialah Majlis Raja-Raja Melayu dan raja berperlembagaan ialah raja yang memerintah mengikut perlembagaan, tertakluk di bawah perlembagaan.
Betul, 3 markah. Inilah pusingan yang terbaik di mana setiap peserta telah berjaya menjawab soalan dengan tepat dan hakim telah memberi markah penuh kepada keempat-empat mereka. Begitulah berakhirnya kuis sejarah dan patriotisme peringkat kebangsaan 2013 dan berakhir jugalah tugas yang dipertanggungjawab kepada saya di atas pentas ini. Saya serahkan sebelum majlis kepada juruacara Encik Kamaruzaman. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, sampailah kita ke acara yang dinantikan. Kepada mereka yang menyertai pertandingan, Johan, Naib Johan dan ketiga menjadi idaman. Tempat keempat juga disediakan. Selain peserta terbaik sebagai pengiktirafan, diiringi dengan sijil penyertaan selain cenderamata kenang-kenangan kepada mereka yang memberi sumbangan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Puan Sri Aisyah binti Muhammad Zahir, diiringi yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhammad Ali dan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Isa bin Zakaria untuk naik ke pentas bagi upacara penyampaian hadiah dan cenderamata. Dipersilakan. Jadi dipersilakan tempat keempat. Ya, tempat keempat terlebih dahulu. Siapakah pemenang tempat yang keempat? Dipersilakan. Dari negeri Johor, Sekolah Tun Fatimah. Dia minta kepada peserta simpanan bagi setiap pasukan dan juga guru pengiring harap dapat bersedia di hadapan ini kerana selepas ini anda juga akan naik ke pentas. Jadi dijemput peserta simpanan dan guru pengiring untuk bersedia. Okey, kita teruskan dengan pemenang tempat yang ketiga. Daripada 3 pasukan yang tinggal, tempat ketiga dimenangi oleh SMJK Chung Ling dari Pulau Pinang. Baik, seterusnya tinggal lagi 2 pasukan yang bertanding. Untuk memberi satu yang lebih gemuruh, kita sebutkan Johan sahaja dulu. Bila kita sebut Johan, secara automatik yang tidak disebut adalah Naib Johan. Bolehkah begitu? Kalau dah sebut Naib Johan, dah tahu dah siapa Johan kan? Kalau sebut Johan, lebih gemuruh rasanya. Okey, tinggal lagi 2 pasukan yang bertanding pada hari ini. Siapakah mereka? Antara dari negeri Pahang dan juga Melaka. Johan, pertandingan akhir kuis sejarah dan patriotisme 2013 dimenangi oleh SMK Abdul Rahman Talib, Pahang.
diucapkan kepada Johan. Dan seterusnya dipersilakan dari SMK Infant Jesus Convent Melaka untuk menerima hadiah Naib Johan. Baiklah, seterusnya adalah hadiah kepada peserta terbaik. Siapakah peserta yang terbaik daripada ke-12 orang ini? Peserta terbaik dimenangi oleh Florence Lee dari SMK Infant Jesus Convent Melaka. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Buat yang berbahagia Puan Sri, sebuah cenderamata, tanda ingatan sudilah terima. Dijemput yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhammad Ali untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Puan Sri. Dipersilakan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada anda semua. Andai ada salah dan silap, maaf dipinta. Pastikan sejarah sentiasa menjadi rujukan kita. Dengan kata itu, sekian dari kami. Moga bertemu lagi di lain kali. Akhir kalam bermohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.